بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كتاب هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين dalam bab at-ta'at al-batinah. Kita duduk di at-ta'at al-batinah. Al-babul khamis fi at-ta'at al-batinah. Bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Mana taat, ketaatan yang mesti dibuat yang berbentuk dalaman. Ada 10 perkara. Al-faslu sabi'u fi tawakkul. Bermula fasal yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Kita banyak disebut tawakal. Setiap benda kita kata tawakal ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Apa makna tawakal yang sebenarnya yang sepatutnya ada bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Adapun tawakal itu maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak. Sifat tawakal ini sifat kepujian yang mendapat tempat yang tinggi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih akan orang yang tawakal akan dia, yakni orang yang berpegang kepadanya. Mana tawakal ni orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Mana kita tawakal serah kepada Allah Azza wa Jalla, beserta dengan melakukan sebab-sebab. Jangan tawakal saja kamu dia serah, tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Jadi macam orang lapar dia dekat dapur. Saya ni lapar tapi serah Tuhan lah. Kalau nak jadi nasi jadi, nak dah. Jadi kalau gitu. Jadi dia kena ambil berah, kena masak nasi, cari lauk, makan, lepas tu tawakal Allah. Ni dak pakai tunggu nasi mari masuk dalam mulut, tak masuk dia. Jadi kelebihan tawakal ini dipuji oleh Allah. Firman Innallaha yuhibbul mutawakkilin itu ayat surah Ali Imran. Ali Imran ayat 159. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah Ta'ala kamu berpegang jika ada kamu percaya akan Allah. Manakala kamu ni seorang beriman dengan Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Yang kedua ni surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat 23. Surah Al-Ma'idah ayat 23. Dan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa yang berpegang, yakni bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka iaitu memadai akan dia. Fahuwa hasbuh. Kalau betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala jamin bagi pada kita. Yang ketiga surah At-Talaq ayat 3. At-Talaq ayat 3. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahir rizqa. Artinya bahawasanya orang yang menyembah akan Tuhannya yang lain daripada Allah, tak kira lah Tuhan dia perut bucik ke, mata sepik ke, mata luah ke, lain daripada Allah, padahal tiada memiliki mereka itu akan rezeki. Tuhan tokoh kayu, tokoh batu ni tak ada rezeki dia. Dia tak boleh bagi rezeki kepada orang yang sembah dia. Dia sendiri pun tokoh, dibuat oleh orang. Bagi kamu tidak ada rezeki bagi kamu dia orang itu, maka hendaklah kamu kehendaki akan rezeki itu pada Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa, maka hendaklah kamu minta
Kamu tuntut, kamu cari rezeki kamu itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu terjemahan ayat kedua ni lebih ringkas, lebih mudah. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Kamu cari, mintalah rezeki kamu di sisi Allah. Yakni jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada Allah Taala pada memberi rezeki akan kamu. Ayat-ayat ni semuanya berat berlaku ni. Sebab inilah kita terlupa kadang-kadang. Kita ingat yang bagi rezeki kepada kita siapa? Kerajaan yang memerintah. Sebab dia lah bagi gaji kepada kita. Yang bagi rezeki siapa dia? Tokel yang kita kerja dengan dia. Ataupun siapa saja orang. Kalau kita jual, pembeli kita lah bagi rezeki. Kita terlupa Al-Mun'im Al-Haqiqi. Yang bagi nikmat sungguh siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Maka hanya sahaja berpegang kamu kepada Allah Ta'ala pada memberi ia akan rezeki akan kamu. Jadi kita kena berpegang rezeki yang sebenarnya mari daripada Allah. Cuma yang lalu melalui orang-orang yang tersebut. Melalui mak ayah kita dapat rezeki kita. Melalui majikan, melalui kerajaan, melalui siapa saja pun, ini lalu saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Lupa tadi ayat innal ladzina ta'buduna min dunillah. Ayat itu surah Al-Ankabut, ayat 17. Al-Ankabut 17. Surah laba-laba. Balik kepada arti hadis yang kita baca tadi. Artinya jikalau bahawasa kamu berpegang dengan Allah Ta'ala. Kita yakin betul-betul tawakal kata Allah, sebenar-benar berpegang, bertawakal, nascaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki akan burung. Burung ni dia ada kebun kita kan? Tak ada. Padi tak ada. Pejabat tak ada juga. Tapi apa dia dapat? Padahal waktu pagi-pagi ia lapar. Pagi cocek bunyi lapar. Dan petang-petang ia kenyang. Waktu petang makan dia penuh mari. Ya, jadi kalau betul-betul kita tawakal, rezeki akan mari. Tanpa min haitsu la yahtasib, tanpa kita sangka. Kadang-kadang kita berasa letih, tak ada duit. Mari pula duit. Mari pula rezeki dia macam-macam kita. Hadis ini, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah ini, hadis rawahu At-Tirmizi. Rawahu Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata Abu Isa hasan sahih. Jadi hadis ini hadis sahih menurut penilaian ulama. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kesusahan, isi rumahnya akan rezeki. Nabi kita apabila susah, rumah dia tak ada makannya. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin, Perdana Menteri pun dia, Presiden pun dia, Nabi dia. Kadang-kadang rumah dia tak ada makannya, tidak ada makanan. Jadi apabila datang kesusahan, isi rumahnya akan rezeki, payah tak ada benda rumah dia, maka menyuruh ia akan mereka itu bangkit kepada sembahyang. Nabi kata nak cari rezeki pergi sembahyang. Padahal ia bersabda, dengan inilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku. Jadi Tuhan aku ni suruh aku ni banyak sembahyang. Kalau kita perhati, ramai di kalangan fakir miskin, orang miskin, sama ada orang Melayu ke orang apa jenis bangsa pun, lagi dia miskin, lagi dia tak kenal Allah Azza wa Jalla. Ini susah. Daripada muda miskin sampai ke mati miskin, tua, tak mari ke masjid, tidak beramal banyak, duduk tunggu tepi jalan. Jadi orang nak bagi sedekah pun tak geram. Dia kata dia ni tak pergi sembahyang ni. Kadang-kadang susah juga kita. Ada orang mai tanya, ustaz saya tu sedekah orang itu sah ke tidak? Pasal saya baru dapat tahu dia tak sembahyang. Kata dah bagi rezeki, dah bagilah. Nabi kata kalau kita minum hayawan pun dapat pahala, ini manusia nak lawan. Dah dia tak sembahyang, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita tolong dia, kita bantu dia, dia akan malu, dia dapat sedar orang ni baik, ustaz ni jauh nak mari ke masjid, nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi firman Allah Ta'ala dalam masalah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan suruh oleh kamu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala suruh, ajar kepada Nabi SAW supaya suruh olehmu akan ahlimu. Allah perintah supaya kita suruh keluarga kita, yakni orang yang dalam isi rumahmu, dengan mendirikan sembahyang dan suruh sabar atasnya. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Ini payah. Suruh keluarga musmaya dan kamu sabar untuk menghadapi kerana mereka. Senang kau kadang-kadang, ya Allah letih nak suruh anak kita semaya ni, dia duduk berembah, duduk gora, duduk main, bertiaw, ambil wuduk orang nak azan ni, mari sore-sore begitu maya. Tapi kalau tak ikut langsung, tak ambil hirau dengan dia, ikut awal lah nak main kecil lagi, akhir bila besar dia main juga. Ini masalah kita sekarang ni. Kebanyakan ibu bapa, dia semaya sore dia tak tengok anak-anak dia semaya atau tidak. Ayat Quran dia kata wa'mur, suruh, perintah, ahlaka bis-salah, keluargamu dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, sabarlah kamu menanggung kesusahan nak laksanakan sembahyang. Bukan senang. Sembahyang subuh apalagi payah, dengan tidurnya, dengan ngantuk. Apa jadi? Di akhir ayat ini Allah sebut apa? Tiada aku minta akan dikau bahawa engkau memberi rezeki akan mereka itu. Tuhan kata anak-anakmu nak bukit aku nak suruh mencari rezeki ke dia. La nas'aluka rizqan, kami tak minta dengan rezeki. Akulah, kata Allah, yang memberi rezeki akan dikau. Dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah. Tuhan janji nak bagi rezeki kepada kita. Jangan takut. Jangan takut. Kadang-kadang kita ni mikir Allah, orang lain hebat-hebat, ada jawatan besar-besar, kita ni duduk kapur nak makan gapo, terfikir sekali-sekala. Tapi kalau kita letak keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah rezeki mari. Orang lain boleh pakar, kita boleh pakar, orang lain boleh makan, sama kenyang dengan dia, ya. So, silap-silap bawa ustaz ni lebih kenyang pada orang lain lagi. Dia panggil demo pagi pun ada, malam pun ada, siang dan malam dijemput lagi. Itu rezeki Allah Taala bagi, tapi jangan makan banyak. Mentak rezeki kat kamu semacam. Syahdan, bermula hakikat tawakal itu. Ini takrif dia. Tadi baru mukaddimah tentang kelebihan tawakal. Ini takrif, pengenalan tawakal itu apa? Bermula hakikat tawakal itu iaitu berpegang hanya ke atas Allah Azza wa Jalla. Hakikat tawakal ni kita betul-betul berpegang dengan Allah Azza wa Jalla, yakni percaya hanya kepada Allah Ta'ala serta tiada apa dia tu? Payah sikit dia kata. Perkaya hati, berubuk. Percaya. Kita ni apa dia? Kita kecil percaya. Hak besar tu. Tapi dalam nuskah kita ni lain. Dia kata yakni percaya hanya pada Allah serta tiada berubah-ubah hatinya. Tengok tanda di tepi tu, boleh hak mana satu perkataan yang lebih hampir kepada maksud sebenar kita tengok. Ada yang di sini ditulis berubah-ubah hatinya. Ada nuskah percaya hati. Hak mana lebih hampir kepada makna sebenar? Hanya atas Allah, yakni percaya. Ada dah percaya di depan tu. Percaya ada di depan tu. Percaya hanya kepada Allah Ta'ala serta tiada berubah hatinya pada ketika ketiadaan suatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Betul. Berubah lebih tepat. Mana kita percaya dan jangan berubah hati kita. Kalau sekali-sekala sempit hidup, sabar. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tanda di tepi itu berubah serta tiada berubah. Tulis tepi, jangan pakah kitab tu. Pasal makna tu dia berbagai-bagai penafsiran kita boleh buat, tapi makna yang lebih hampirnya berubah.
Demikianlah disebut oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Idrus. Syekh Abdul Qadir Al-Idrus kata dalam kitabnya Ad-Dur Az-Zamin. Ad-Dur Az-Zamin. Kitab Ad-Dur Az-Zamin ni berbagai-bagai penulis ada. Yang belajar tu kitab Ad-Dur Az-Zamin tu orang lain. Yang ni kitab Ad-Dur Az-Zamin ditulis oleh Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Ghazali kata apa? Wa ma'na tawakkuli an takila amraka ila Allah ta'ala. An takila amraka ila Allah wa yathiqa qalbuka bihi qalbuka wa yathiqa bihi qalbuka bitafwidi wa yathiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bitafwidi nafsuka wa la taltafit ila ghairillahi asla. Ini huraian Imam Ghazali tentang tawakkul. Wa ma'na tawakkuli an takila amraka ila Allah wa yathiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bitafwid nafsuka wa la taltafita ila ghairillahi asla. Artinya, bermula makna tawakal itu bahawa engkau berpegang akan perbuatanmu itu kepada Allah Ta'ala, yakni engkau serahkan akan segala pekerjaanmu itu kepada Allah Ta'ala dan percaya dengan dia hatimu, dan tetap hatimu dengan menyerahkan engkau akan dirimu kepada Allah Ta'ala, dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah. Maknanya kita tetap bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Benda ni bukan semua, bukan senang. Maknanya setiap orang itu ada tahap dia, setakat mana dia boleh tawakal. Ada orang yang tawakalnya sikit ya. Ada orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu 3 martabat. Tawakal kita ni ada 3 martabat. Martabat yang pertama, bahawa percaya ia akan Allah Ta'ala seperti percaya ia akan wakil yang telah diketahuinya benarnya, dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. Mana kita percaya kepada Allah ni seperti kita percaya kepada wakil hak dihantar kepada kita. Yang kedua, bahawa adalah halnya serta Allah bersama Allah seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Macam mana kanak-kanak dengan ibu dia? Duk gatal ke mak dia. Maka bahawa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Budak kecil, dia tahu lain daripada mak dia? Tak ada. Siap pun panggil mak, malam panggil mak. Kalau ayah dia pergi dekat tanya dia lapar, marah ke ayah dia pula. Dia kata mari ke apa orang tua ni, bukannya ada makanan dia. Dia tak lah. Tapi dia besar dia reti lah ayah dia boleh buat beli caklat. Tapi budak kecil, dia tahu mak dia. Dia tak tahu lain daripada ibunya. Tiada ia berkehendak pada sekalian kelakuan itu melainkan kepada ibunya. Kepada ibunya itu. Kerana diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya. Mak dia sayang benar kepada dia. Dan terlebih sangat ia meliharakan akan anaknya. Ini asalnya mak ni sayang ke anak tu siapa begini sekali. Kadang-kadang terlebih sayang pun ada juga. Terlebih sayang ke anak. Nak marah anak tak semaya tak boleh. Sebab sayang ke anak. Ini lebih doa dan pula ni. Kalau dia anak besar tak boleh marah pula. Takut tak beri duit. Mungkin dia gaji besar. Banyak penyakit orang kita ni. Jadi hak sebenarnya ni duduknya. Kan anak ini tahu ibunya tersangat sayang kepadanya. Dan terlebih sangat ia memelihara akan anaknya itu. Jadi itu martabat yang kedua, martabat budak dengan mak dia. Boleh kau agak-agaknya kita ni, martabat kita tawakal kepada Allah Taala seperti tawakalnya budak, anak, kanak-kanak bayi ni dengan mak dia. Tak apa mari molek tu. Ni kena mari.
Ni kena belajar biar kita kenal Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ni nak naik taraf. Bermula martabat yang kedua ini terlebih tinggi dari martabat yang pertama. Martabat yang pertama ni kita percaya ya, orang ni wakil ni baik, dia ni dia akan tunai janji, dia akan tunai amanah. Percaya. Tapi martabat yang kedua ni bukan sekadar percaya, dia bergantung betul-betul pada mak dia. Kerana inilah orang yang menyayangi dia, orang inilah yang bagi rezeki, yang bagi makanan kepada dia, orang inilah yang salih pepoh dia dan sebagainya. Jadi martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama, kerana martabat kedua ini bahawa orang yang tawakal itu telah fana. Telah fana lagu mana tu? Telah fana maknanya mengikut ahli bahasa telah binasa, telah hilang. Dan perasaan lain tak ada dah. Dia yakin betul-betul kepada mak dia. Daripada tawakalnya itu kepada yang ditawakalkan ke atasnya. Mana fana ni dia yakin semati dah. Mak dia lah dia sayang ke dia. Iaitu telah fana ia kepada Allah Ta'ala. Maka sekali-kali dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, pada menyerahkan ia akan dirinya itu. Dan tiada dirasanya dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah jadi perangainya, dan tiada diusahainya bersalahan martabat yang pertama. Maka tawakalnya itu dengan diusahainya dan dengan dibicarakannya. Kita cara juga ke wakil kita. Hak ni tak ada apa dah. Pakai ikut mak dia ya. Mak dia letak mana. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan akan dirinya dan segala pekerjaan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mayat di hadapan orang yang mandi akan dia. Martabat yang ketiga ni, serah diri seorang hamba ni kepada Allah sepertilah mayat serah diri dia kepada pemandi mayat. Kalau salahnya tukang mandi dia akak derah sikit, dia marah. Marah. Kalau marah lari tukang mandi mayat. Mayat tak ada apa, nak balik ke, nak pusing ke, dia ikut je, ada apa. Ini tawakal yang paling tinggi sekali. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala dan ikhtiarnya. Maka sekali-kali mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Jadi tak ikhtiar, tak tadbir. Kita tak tahu ni martabat macam mana ni. Sebabnya dalam kaedah kita kena ikhtiar. Walaupun tawakal kita masih ada ikhtiar lagi. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Dan inilah martabat siddiqin yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Jadi istilah fana apa sih? Banyaklah. Pasal kena huraya-huraya dia, mesti dijelaskan mengikut istilah-istilah kaum. Jadi kalau kita baca tak tahu istilah dia, susah juga kita. Kalau kita komplain tak tahu istilah apa, lagi susah. Jadi kena faham istilah-istilah, barulah kita selesai masalah. Jadi kita tahu peringkat yang pertama peringkat wakil. Peringkat tawakal yang kedua kanak-kanak bayi dengan ibu dia. Peringkat tawakal yang ketiga ni seperti mayat dengan juru mandi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahawasanya martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali ia akan tadbir selama ada ia dalam hal ini. Mana tak tadbir, tak urus apa. Jadi hak ni kalau kita nak mengaku zaman sekarang ni, wallahu alam lah, boleh pakai ke tidak. Peringkat siddiqi ni sudah boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tak ada. Tidak ada dia kata. Boleh jadi nampak macam tidak ada. Dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan minta doa kepada Allah. Allahu Akbar. Mana peringkat dia ni fana ni, minta doa kepada Allah pun tidak. Dia kata macam mana kita? Adakah martabat ini lebih tinggi daripada anbiya? Nabi-nabi minta doa. Minta doa. Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimus salatu min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ni tak terus tak berdoa ni. Dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah Ta'ala,
kerana ia menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Jadi martabat ini kita wallahu alam kita serahlah kepada Imam Ghazali yang sebut kita ini, kerana ia tidak bertepatan dengan martabat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suruh doa. Bahkan Nabi kita ajar sahabat-sahabat setiap kali lepas semaya kena di akhir semaya suruh minta berlindung dengan api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Pak perkara suruh minta. Jadi cerita Nabi Musa tali kasih putus suruh minta. Maka ketika itu malu ia akan Allah Ta'ala meminta sesuatu kerana telah redha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah Ta'ala kepadanya itu. Ini martabat orang-orang siddiqin. Manakala orang yang tidak siddiqin bicara ni memang tidak sampai pada martabat. Dan demikian lagi martabat yang kedua, iaitu menafikan ia akan tadbir, tetapi tiada menafikan ia akan meminta sesuatu kepada ibunya atau kepada Allah, dan meminta suatu hajat kepada Allah Ta'ala seperti kanak-kanak, iaitu meminta ia sesuatu kepada ibunya. Barangkali ia menangis kerana minta sesuatu hajatnya kepada ibunya itu. Bersalahan martabat yang ketiga, maka iaitu seperti orang mati, maka iaitu tiada punya ikhtiar dan tadbir kepada orang yang memandi akan dia dan memperbuat ia akan mayat itu betapa dikehendakinya, padahal mayat itu tiada mempunyai ikhtiar dan tadbir sekali-kali. Jadi kalau kita nak banding dengan mayat dalam masalah ini, wallahu alam perbandingan yang untuk martabat orang-orang atas boleh jadi. Tapi kalau martabat kita memang tidak kena, kerana kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memohon surga, minta jauh daripada neraka dan sebagainya. Dan bersalah martabat yang pertama, maka iaitu mensabitkan orang yang tawakal itu akan tadbir dan ikhtiar dan usaha pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya itu hasil dengan diusahainya dan fikirnya dan ikhtiarnya dan tadbirnya dan bicaranya. Jadi hasil usaha dia belakang. Ketahui olehmu bahawasanya tiada disyarat bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha. Ini mari kita balik semula kepada paksi asal kita. Paksi kita ni bila kita kata kita bertawakal kepada Allah, maka tiada disyarat bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha. Tawakal ni bahawa tak pergi kerja, tawakal kepada Allah. Ini tidak. Dan meninggalkan akan berubat. Sakit setara mana pun tak pergi. Ambil ubat pun tidak, jumpa doktor tidak. Pasal apa? Tawakal. Lah, ini kerana amal orang yang tawakal itu terbagi kepada 4 bahagi. Jadi kalau kita pergi berubat, makan, bekerja, tidak mengeluarkan kita daripada hak tawakal. Tengok di sini, orang yang bertawakal itu ada 4 bahagi. Yang pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Yang kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada padanya. Yang akan bawa contoh nanti. Yang ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Yang keempat, menolak mudarat yang telah ada padanya. Apa dia, macam mana cara dia ni? Adapun misal, contoh yang pertama, iaitu terbagi ia atas 3 bagi pula. Yang pertama ni apa dia? Peringkat tahap yang pertama orang tawakal ini, iaitu menghasilkan akan manfaat yang tiada ada padanya. Jadi nak ambil manfaat yang belum ada. Bermula bahagi yang pertama tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahai akan dia. Mengikut adatnya tak ada mari satu benda manfaat kecuali ada usaha. Seperti ia kehendak makan. Seorang ni nak makan, maka makanan yang tertaruh pada hadapannya, nak makan ni ada depan dia, makan ni ada di sini, dia kata nak baru lagi masak, maka tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya, kerana memasukkan ke dalam mulutnya itu. Jadi kalau kita duduk cokor depan talam makan siap nasi buka siap dah, orang kata orang tak makan tu tawakal ala Allah, tunggu nasi tu jujur naik, boleh kalau gitu tu dalam ngepe boleh lah buat dah.
Mari coklat prong masuk dalam mulut. Ni kalau makan nasi lagu ni tunggulah Pas cerah tak masuk naik nasi lagu mana dia kata. Lepas dia akak kali kata lah sebab. Jadi mesti adanya nak makan ni mesti ada usaha, ada suapan. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak. Nak anak tak dapat tiada pada adatnya itu daripada menjimakan isterinya. Mesti kahwin dulu. Orang ni royak aku nak anak. Orang kata menikah lah. Siti Maria tak menikah boleh anak Nabi Isa. Boleh ke lagu tawakal? Boleh tawakal lagu tu? Siti Maria boleh beranak? Itu tawakal. Maria siapa? Dan demikian lagi orang yang hendak berbendang. Tak dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik. Nak cucuk tanah mesti ada benih dia. Naik tak naik cerita lain, tapi kena tanah dulu. Maka mengusahai akan sekalian yang tersebut itu tiada menafikan akan tawakal. Jadi kita berusaha menyakur, pergi bekerja, cari rezeki, ini tidak nafi tawakal kepada Allah. Siapa kata ini pun tidak tawakal belaka tu sebab pergi kerja. Mana boleh lagu. Tapi dia ada syarat dia. Bagi apa syarat dia yang tidak mengeluarkan dari seorang daripada tawakal? Ada dua syarat. Syarat yang pertama, hendaklah engkau ketahui bahawa tangan dan makanan dan jima dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu. Jadi naknya pasal tu dia panggil tawakal ni taat batin, taat yang ada dalam hati kita, perasaan hati kita. Aku ni nak ni yang tangan aku ni, tapi yang menghidupkan pokok ni, yang menghasilkan anak ni, siapa dia? Allah. Kalau kita boleh hasil anak kita, tak ada seorang habuk lah tak ada anak atas dunia ni. Tak? Awak nak berapa anak? 15. Kalau ni 10 no. Ada setengah tu seorang yang tak boleh anak. Tak jadi kat anak dia. Tak boleh anak. Jadi kita kena letak bahawasanya usaha kita ni tidak menafikan tawakal, tapi dengan syarat bahawasanya pergantungan kita buat dengan tangan kita, tapi hak yang menentukan hidup matinya Allah Azza wa Jalla. Dan hanya sungguhnya yang memberi bekas akan demikian itu semata-mata dari kudrat Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahawa jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada suatu yang tersebut itu. Obrok pegang nanti aku nanya lah boleh hidup tak? Dan hanya sungguhnya semata-mata dalam hatimu itu berpegang kepada Allah Ta'ala yang menjadi akan demikian itu. Kita tawakal bubuh baja, tawakal Allah. Dia nak hidup, dia tak nak hidup di luar daripada batas kemampuan kita. Dan bahagian yang kedua, itu bahagian yang pertama, pada adatnya tak boleh menghasilkan manfaat kecuali dengan berusaha. Dan bahagian yang kedua, ghalib pada adat tiada dapat menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahai, seperti mengambil bekal. Mana bawa bekalan bagi orang yang berpergi-pergian. Apa dia pergi-pergian tu? Orang yang musafir. Orang yang nak musafir kena bawa bekal. Yang tiada dekat orang, yang tiada dekat negeri, nak musafir jauh, kena ada bekalan. Kalau tidak nak makan apa tengah jalan. Maka mengusahai akan bekal yang demikian itu tiada menafikan akan tawakal. Bawa bekal tak nafi tawakal. Tetapi hendaklah engkau ketahui bahawa tawakal itu tiada memberi bekas. Dan hanya sungguhnya semata-mata dalam hatimu itu engkau berpegang kepada Allah yang menganugerah itu mana memberi akan dia daripada bekal itu. Kita pegang bekal dia ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau kuasa pergi-pergian itu dengan tiada bawa bekal, maka yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakal. Kalau kita tak bawa bekal tu lebih hebat lagi. Makan apa dia ada. Lah ni orang tak bawa bekal dah. Zaman dulu ni kalau pergi Kuala Lumpur dengan lonjoknya dengan apa ni bekas bawa siap dah. Makan atas kereta api. Sekarang ni mana ada orang bawa bekal? Kalau bawa bekal suka dia anak-anak nak pergi mana tu dia. Lah ni orang bawa apa bawa kak sekeping, bawa kereta. Tu je bekal dia. Semua ada orang jual. Jual tak jual pun. Kita naik bukit Jabat Tur, sejam setengah naik jalan kaki.
Nak naik kau sakit lutut-lutut. Siapa datang orang duk jual air cair kali. Tu tak apa lagi 1 jam setengah. Waktu kita naik Bukit Torsena di Mesir dulu, naik pukul 12 malam. Naik. Siapa di pojok bukit dekat subuh. Berapa jam naik? Apa je? Dia ada 4 stesen naik. Stesen yang pertama harga air 2 riyal botol. Naik stesen yang kedua 2 riyal setengah. Stesen yang ketiga 3 riyal. Sampai atas tu 4 riyal air. Tapi ada orang jual juga. Aku nak cerita lah ni Bekalan tu. Ada rezeki atas bukit duk jual. Kita tanya orang ni mau naik kan, aku naik ni sakit lutut-lutut dah. Naik tak bawa air pun. Naik dah tak ada orang jual. Dia kata rezeki tu habu tak sedekah dia tu. Mu naik sekali, aku naik 4 kali sehari, tembung kau bagi naik. Nak ayat tawakal tu. Dan bahagian yang pertama nak musafir kena ada bekalan. Maka yang demikian itu tetapi dia kata kalau kita tak bawa bekal tu, itu lebih kuat tawakal kita. Dan bahagian yang ketiga, ghalib pada adat itu dapat menghasilkan akan manfaat itu dengan tiada diusahi akan dia. Ada juga biasanya dapat benda ni tak payah usaha. Seperti bersungguh-sungguh engkau pada mengusahi akan kehidupanmu yang lebih daripada hajatmu dan mentadbirkan akan manfaat dirimu, maka demikian itu menghilangkan akan tawakal kepada Allah. Kerana masyhur yang demikian itu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan berpegang engkau kepada usahamu, dan demikian itu menafikan akan tawakal kepada Allah. Jadi yang ketiga ni terlalu usaha, terlalu keras. Kenapa tak pergi sembahyang jemaah? Cari harta ni sebab tak mau minta orang. Jadi lebih sangat sampai mereka tak ada sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita cari banyak mana harta pun, kadang-kadang kita tak ada nak milik harta tu, tak sempat nak milik. Jadi hak harta orang bila mati, ataupun dia ambil dia orang. Jadi hak orang dia ambil dia kan. Nak boleh pula dekat polis lah tolong carinya dah. Baiklah, contoh martabat yang kedua orang tawakal ni memelihara akan manfaat yang telah ada. Hak sani menghasilkan manfaat. Hak ni nak jaga manfaat yang sudah ada pada kita. Misal yang kedua ini apa dia? Maka jika ada pada seorang harta, orang ni ada harta, maka ditaruhnya, disimpannya akan harta sekira-kira mencukupi akan setahun atau lebih. Kita makan setahun banyak mana? 2,000 sebulan makan. Kita simpan harta kita 24,000. Itu setahun dah tu. Maka iaitu membatal akan tawakalnya. Batal tawakal pula dah. Dan jika ditaruh akan harta itu sekira-kira mencukupi akan dia hingga 40 hari, maka bersalahan ulama tasawuf. Mana kalau simpan barang ni sampai setahun, orang ni bukan tawakal. Orang ni orang berpegang kepada makanan dia. Betul lah mana kita sekarang. Banyak tahu boleh makan tu kalau kita simpan-simpan. Jangan simpan banyak lah duit tu, derma banyak sikit. Kalau harta ni disimpan lebih untuk 40 hari, bersalahan ulama tasawuf. Ulama tasawuf kata apa pula? Kata kebanyakan yang khawas, ni orang pakak timah hebat lah, orang yang tinggi ni, ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakal. Kalau sekat 40 hari simpan harta, 40 hari nak makan, tak batal lagi tawakal. Jadi macam mana kalau kita nak mari pondok ni, bekalan kita ni untuk 40 hari saja bawa. Jangan bawa untuk setahun. Kalau bawa untuk setahun hilang tawakal, kata ahli tasawuf. Kena bawa untuk 40 hari. Lepas pada dekat 35 hari nak habis dah, telefon pula atas pula 40 hari lagi. Kalau dia atas lebih, dermah lah lebih tu. Kalau tidak, duduk keluar daripada sempat dia tawakal. Dan kata Sahal bin Abdullah Tustari, Sahal kata apa? Rahimahullah ta'ala, yang demikian itu membatalkan akan tawakal. Sahal kata 40 hari pun batal dah tawakal. Tetapi jika ada pada seorang itu isterinya atau anaknya dan segala yang wajib atasnya nafkah, maka harus ia menyimpan harta untuk belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekira-kira mencukupi hingga setahun. Saat ni itu untuk orang sorang. Macam orang dia sorang ni, orang tak ada isteri ni,
Kena simpan barang dekat 40 hari je. Kalau orang yang ada anak, ada isteri, jadi tidak mengapa, taruh setahun. Kenapa? Kerana dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hak isi rumahnya. Kerana demikian itu tiada membatalkan tawakal. Jadi kalau orang ada anak isteri boleh simpan setahun. Jadi naik martabat tawakal lagi lah kita nampaknya insya-Allah taala. Adapun pada hak dirinya, maka iaitu tiada menaruh ia akan makanan pagi-pagi itu bagi makanan petang-petang. Jangan tahu hak pagi ni. Hak pagi ni kalau banyak, pagi selalu derma kau kan. Ni tidak. Kau nak beli banyak tu. Sekali dengan esok selalu. Tak boleh, tak boleh. Bila martabat tawakal. Peringkat yang ketiga, menolak mudarat yang lagi akan datang. Mudarat tak mari lagi, tapi kita tolak awal-awal lagi. Apa misal, contoh dia macam mana? Maka iaitu seperti lari daripada binatang buas. Maknanya mudarat ni, kalau kita pergi kat binatang buas, dia akan tangkap kita. Jadi kita jangan pergi tempat dia tu. Dan lari daripada jidar. Apa dia jidar? Tanda itu. Dinding. Jidar, yakni dinding yang condong, yang hendak runtuh, nak roboh. Jadi dinding nak runtuh sengit gini, kita hidup main bawah dia. Ni orang panggil tayi kerja lah ke ni. Jangan pergi kat atas. Ini tawakal. Dan barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dirinya. Kerana demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Jadi kita lalu kat dinding nak runtuh. Orang-orang bagi tahu, jangan lalu kot ni, bahaya ni, pokok nak tumbang ke apa. Tak apa, saya ni tawakal lebih lah. Tawakal apa tawakal? Pong jatuh pokok tu, tawakal Allah. Tawakal jadi mula dia je. Jadi mula, matilah. Kerana segala yang demikian itu haram oleh syarak. Bukan sekat nak naik martabat tawakal, haram lagi pula sebab benda tu binasa. Orang kata ada harimau depan tu. Tak apa, saya orang bisa. Pergi juga jawab dia nya. Jadi mula. Kerana firman Allah Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Arti jangan kamu jatuhkan, jangan kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan kamu. Jangan campakkan diri kita ni ke tempat binasa. Kita tahu dah benda ni bahaya, pergi juga. Ini binasa. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 195. Al-Baqarah ayat 195. Adapun misal yang keempat, yakni mudarat, menolak mudarat yang telah ada. Mudarat mari dah, macam mana kita tolak dia? Seperti berubat bagi orang yang sakit. Sakit, dia hospital. Dan demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal, kerana terkadang yang berubah jadi sunat. Jadi kita berubat ni tidak mengubahkan kita daripada status tawakal kepada Allah, kerana berubah ni ikhtiar. Tapi jadi masalah juga sekarang di masyarakat kita. Dia nak berubat ni tak pilih orang. Tak pilih orang. Kalau klinik ramai, banyak doktor-doktor yang Islam, pergi cari pula klinik orang kafir. Penuh dengan orang muslimin dan muslimat di klinik orang bukan Islam. Sedangkan dalam kitab kita nak dedah aurat ni kepada orang muslimat, dia nak dedah aurat dia tu kecuali tidak ada doktor yang muslimah, tidak ada tabib yang muslim, baru boleh dedah pada aurat. Ni geduk selok ke depan doktor lelaki. Kita orang perempuan, sedangkan klinik hospital orang perempuan banyak. Klinik ni doktor wanita, doktornya muslimah. Dicari tempat doktor laki-laki. Kenapa? Ubat dia molek. Rupa yang ubat dia ubat belaka, yang ubat molek apa. Ni tak ada tawakal kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, ambil ubat di klinik mana bukan demam, kat Panadol lah juganya. Jadi kita kena ingat, kita tidak dinafikan hak bertawakal, tapi jangan sampai melanggar syariat. Kita boleh pergi berubat dengan orang bukan Islam sekiranya tidak ada lagi doktor muslim. Sekarang ni doktor muslim ada. Kalau orang wanita pula, doktor muslimah ada. Doktor wanita juga. Pergi cari doktor wanita dahulu. Barulah, kalau tak ada doktor wanita ni tak pandai. Tak ada siji doktor dia ni, ngaku saja. Barulah kita pergi ke doktor lelaki. Ni enggak sibuk. Tak kira ni. Luar, muda, lelaki perempuan serupa. Jadi duduk main stomach itu belakang.
Kalau doktor kajian tak ada arah lah. Sebab kita kena ikut giliran. Tak ada nak pilih-pilih. Ni doktor swasta, doktor kita boleh pilih nak pergi doktor ni, nak pergi klinik ni. Kita sendiri yang buat pilihan kita sendiri, pilihan hati kita. Ada. Jadi itu sajalah yang sempat kita bincangkan pada malam ini, iaitulah tentang at-tawakkul. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk dalam bab al-faslu tsamin fil mahabbati, pasal yang ke-8 pada bab al-mahabbah, makna cinta dan kasih akan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.